yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Luas rahmatnya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jom kita berinfak dan berwakaf untuk pembinaan komplek Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras, Selangor Darul Ehsan. 20 tahun menanti, Masjid Asy-Syakirin masih lagi tergendala. Saya daripada Pulau Pinang datang untuk membantu tuan-tuan supaya terbinanya rumah Allah ini. Tuan-tuan, kalau ada roh, ada jiwa, jomlah. Sedikit tanda ingat, banyak tanda ada. Tuan-tuan, ini peluang dia untuk saham kita di akhirat. Jom infak wakaf. Saya nak supaya terbina masjid ini. Apabila siap nanti, komplek Masjid Asy-Syakirin bukan saja akan memuatkan 3,000 hingga 5,000 jamaah untuk bersolat, tetapi dengan adanya kemudahan seperti Dewan Serbaguna, kawasan lapang ibadah korban, gerai makan, kuartus imam dan bilal, bilik pengurusan jenazah serta asrama. Ia juga akan menjadi pusat untuk beribadah dan beraktiviti. Hebat masjid ini. Tuan-tuan, syaitan nak supaya kita menjadi papa, menjadi miskin. Tapi Allah nak supaya kita menjadi kaya. Sebab itu bagaimana kita nak kaya? Ialah dengan bersedekah. Kita akan kaya di dunia dan kaya di akhirat. Orang yang bersedekah tak pernah kita jumpa mereka miskin. Bang, rumah Allah ini akan kekal sehingga akhir hayat kita ataupun akhir zaman ini. Tetapi ingat, kita akan meninggal dunia, tapi pahalanya berterusan. Jom infak tuan-tuan, jom sedekah untuk pembinaan masjid ini. Itu dia Ustaz Abdullah Khairi yang memberikan kita sedikit informasi berkenaan dengan Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras, yang memberikan kita nasihat dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Nasib baik Ustaz tak hoikan kita pagi ini. Tapi itulah yang paling best sekali, cekang mata kita. Okeylah, kita nak mengetahui dengan lebih lanjut sekali berkenaan dengan infak untuk rezeki. Kali ini kita nak bersama dengan pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asy-Syakirin, BMC Bandar Mahkota Ceras, yang berbahagia Ustaz Wan Muhammad Jeffrey Wan Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Ada dekat masjid ke tu Ustaz? Tak. Alhamdulillah sihat. Jadi di rumah aja. Masya-Allah, baik, patuhi SOP. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz. Boleh ceritakan kita berkenaan dengan perancangannya dari segi dana setakat ini, berapa banyak yang dah terkumpul? Sebab saya difahamkan kita memerlukan dana sebanyak 27 juta ringgit Malaysia. Jadi bagaimana agak dari segi kemudahan, fasilitinya, kongsikan Ustaz, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Hijrah pada semua umat Islam. Alhamdulillah, secara ringkasnya, Kompleks Masjid Bandar Asy-Syakirin ini kami telah mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Selangor, rezeki pembinaannya daripada tahun lama dah. Pembinaan ini dibenarkan, ini kelulusan ini daripada 11 tahun dah kebenarannya, tapi kutipan kami sebelum ni agak kurang, dan alhamdulillah setakat hari ini kita dapat mengumpulkan sebanyak 2.3 juta lah sehingga 2 bulan Jun yang lepas. Yang terkini mungkin dah cecah 2.5 juta. Cuma kos keseluruhan pembinaannya adalah sebanyak 27 juta. Jauh lagi jalanan kami ni sebenarnya. Ya, insya-Allah. InsyaAllah kompleks ini dari segi kemudahan yang kami insyaAllah dalam perancangannya kita akan adakan Dewan Serbaguna untuk kemudahan jemaah kenduri kahwin dan sebagainya. Kita juga merancang untuk membina gerai-gerai untuk jemaah ataupun masyarakat setempat untuk berniaga, ruang perniagaan. Kerana salah satu sunnah Rasulullah sendiri adalah berniaga. Dan kita akan ada ruang-ruang parking yang selesa, kawasan korban yang tidak bercampur. Begitulah. Dan juga masjid ini nanti insyaAllah kalau siap nanti akan boleh menampung dalam 3,000 ke 5,000 jemaah insyaAllah. Kita harap apa yang kami usahakan ini menjadi realiti lah. Kalau ikut perancangan kami nak mula pembinaan pada hujung tahun ini, tapi mungkin kerana PKP dan sebagainya mungkin agak tertunggak. Mungkin kita harap sumbangan-sumbangan daripada masyarakat di luar sana dapat merealisasikanlah. Kerana kita sedia maklum kelebihan infak pada jalan Allah, terutamanya dalam pembinaan masjid sebagaimana disebut dalam sebuah hadis.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah negeri itu ialah masjid-masjidnya. Jadi mudah-mudahan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang berada, saudara-saudara Islam dari di luar sana mendengar, memahami ataupun menghayati sunnah Rasulullah, nasihat pesanan Rasulullah itu, kita sama-sama membina masjid kerana masjid ini adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat kelebihan tersebut. Baiklah Ustaz, ramai antara kita yang memahami dan faham berkenaan dengan kelebihan berinfak ini. Ramai juga antara kita yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni Ustaz ya. Bagaimana Ustaz untuk kita terus istiqamah, untuk terus konsisten, memberi peringatan kepada diri kita sendiri untuk sentiasa berinfak untuk menambahkan lagi rezeki kita, dan bagaimana caranya Ustaz untuk kita sama-sama membantu berinfak kepada masjid ni? Baik, Alhamdulillah. Dari segi cara, saya mulakan dengan cara terlebih dahulu. Cara sekarang ni, kita dalam zaman sekarang ni dengan teknologi dan sebagainya cukup mudah untuk kita berinfak. Contohnya tuan-tuan boleh tengok apa yang terpapar di skrin kaca TV. Kita boleh layari www.masjid.masjidasyyakirin bmc.com sebagai website kami. Juga boleh berhubung dengan nombor-nombor yang tertera, dan kalau nak terus bank in pun boleh bank in pada 3 bank yang kami sediakan. Tuan-tuan boleh screenshot lah apa yang ada di paparan. Cuma saya nak sebut sedikit dalam ruang yang mungkin agak terbatas ini tentang infak itu sendiri, konsep infak itu sendiri. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq. Yang mana dalam situasi pandemik sekarang ni, kita ramai kita yang terkesan dari segi rezeki. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. At-Talaq ni selalu kita baca surah At-Talaq ni, kita sebut ayat 1000 dinar. Itu surah At-Talaq. Ayat selepas daripada ayat 1000 dinar itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang disempitkan oleh Allah, barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah berikan padanya. Apa maksud daripada firman ini? Maknanya kalau dalam keadaan kita tersepit, itu cara Allah Ta'ala bagi satu cara untuk kita meluaskan rezeki kita, ialah kita menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kita dapat. Begitu juga yang diriwayat Allah. Okey. Kita kehilangan Ustaz sebenarnya secara tiba-tiba. InsyaAllah tak apa, kita cuba memperbaiki dari semasa ke semasa. Okey. Ustaz boleh teruskan? Boleh. Minta maaf. No problem. Mungkin lain-lain kurang bagus. Minta maaf. Okey, dari segi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sendiri menyebut daripada riwayat Imam Abu Daud yang mengatakan, hendaklah kalian mempercepatkan datangnya rezeki dengan bersedekah. Jadi dalam keadaan kita tertahan rezeki kita, mungkin ada sebab-sebab Allah Taala tahan rezeki kita. Mungkin ini salah satu cara untuk kita buka balik halangan-halangan daripada kita mendapat rezeki tersebut. Salah satunya caranya dengan kita menginfakkan sebahagian daripada apa yang kita ada sekarang. Kerana sebagaimana disebut oleh Ustaz Khairi pada review tadi kan, satu bercambah kepada 10 dan seterusnya. Dan maka itu adalah satu janji Allah, yang mana rezeki ini kita tak boleh fikir dengan akal, tapi kita kena yakin kerana Allah Maha Kaya. Allah yang menentukan segala rezeki kita, dan salah satu mungkin jalan rezeki Allah Ta'ala nak buka kepada kita ialah dengan kita berinfak. Dan kita kami buka ruang untuk tuan-tuan infak, lebih-lebih lagi infak kepada komplek pembinaan masjid ini, kerana masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ia adalah sunnah Rasulullah dan juga dibuat oleh para sahabat. Kita perhatikan di Mekah, di Madinah, berbagai-bagai masjid, sedangkan Mekah sudah ada Masjidil Haram. Ada lagi masjid Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali dan sebagainya. Di Madinah sebegitu. Maknanya ini adalah sunnah-sunnah Rasulullah. Begitu juga dengan para sahabat.
Ya, Baik. terima kasih kami ucapkan kepada pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Syakirin Bandar Mahkota Ceras yang berbahagia Ustaz Wan Muhammad Jeffrey Wan Ibrahim. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas perkongsiannya. Mudah-mudahan insya-Allah rakyat Malaysia yang sedang menonton pagi ini, penonton setia kami, bantulah insya-Allah sama-sama kita berinfak, berwakaf buat Masjid Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Mudah-mudahan kami doakan semuanya berjalan dengan lancar dan dapat direalisasikan dalam masa yang terdekat ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Salam Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustaz. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika untuk Assalam Biz kali ini. Satu yang kita beri tidak akan rugi. Berganda-ganda Allah ganti. Pahalanya mengalir tanpa henti. Itulah ajaibnya sedekah. Ayo kita menyumbang kepada dana pembinaan komplek Masjid Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Rezeki di dunia akan berganda-ganda dan pahala akan datang menderu-deru. InsyaAllah.